Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 4 dengan subtopik bijak urus wang. Jom perhatikan dialog. Cantiknya set catur ini. Satu hari nanti saya ingin membelinya. Zali, kamu perlu berjimat. Simpan lebih dan kurangkan belanja. Okey, daripada gambar rajah, dialog yang kita perhatikan, Zali ini ingin membeli set catur yang berharga berapa ringgit? Yang berharga RM135. Jadi, Ibu Zali nasihatinya dengan supaya kurangkan belanja, simpan lebih. Bermaksud dia kena menyimpan. Disambil simpan, kena kurangkan perbelanjaan. Jadi, untuk meneruskan impian dia mendapatkan satu set catur, dia perlu buat bajet harian. Okey, jom kita perhatikan bajet harian yang telah dibuat oleh Zali. Saya sediakan bajet setiap hari, minggu dan bulan dari Julai hingga Oktober. Jom kita perhatikan bajet harian. Julai minggu pertama. Jadi, Zali ni nekat untuk buat simpanan untuk mendapatkan satu set catur. Okey, kita perhatikan pada hari yang pertama. Okey, hari Isnin. Okey, dia dapat wang saku RM4, ibu beri RM2. Okey, wang saku RM4, ibu beri RM2. Kemudian, dia simpan berapa ringgit. Sebelum dia nak simpan tu, dia dah buat perbelanjaan dia. Dia beli nasi lemak RM1.20, buku tulis RM1. Jadi, dia dah berbelanja RM2.20. Dia ada pada hari Isnin RM6. RM6 tolak dengan RM2.20, dia dapat simpan RM3.80. Itu simpanan pada hari yang pertama. Okey, untuk hari Isnin dah selesai. Kita teruskan pada hari Selasa. Okey, dia dapat lagi wang saku yang sama, RM4. Jadi, dia beli roti canai berharga RM1.20. Jadi, RM4 tolak RM1.20, dia dapat simpan RM2.80. Itu untuk hari Selasa. Seterusnya kita pergi kepada hari Rabu. Wang saku masih lagi nilai yang sama, ibu dia bagi RM4. Kalau kita perhatikan pun, wang saku yang ibu beri adalah sama, RM4 setiap hari. Okey, dia beli sandwich dengan harga RM1.50. Jadi, dia dapat simpan RM2.50. Okey, pada hari Khamis, kita perhatikan pada hari Khamis. Okey, jadual yang telah dibina. Okey, wang saku ibu bagi RM4. Abang beri RM4. Ada penambahan. Jadi, dapat wang dia pada hari Khamis adalah RM8. Jadi, dia beli mi sup RM3, alat tulis RM1.50. Dia dah berbelanja RM4.50. Jadi, baki yang masih ada adalah RM3.50. Okey, pada hari terakhir persekolahan, hari Jumaat lah. Hari terakhir persekolahan, hari Jumaat. Jadi, sama juga dapat wang saku RM4. Okey, dia beli kari pap RM80 dan juga menderma. Bagus Zali ni. Dia derma untuk dapat pahala kan. Hari Jumaat disunatkan untuk menderma. Hari-hari lain pun boleh menderma. Okey, menderma RM1.70. Jadi, dia masih ada lagi baki RM1.50 ni dia simpan. Jadi, jumlah mingguan yang dia dapat, kita perhatikan jadual yang telah dibina. Jumlah mingguan yang dia dapat wang RM26. Dia berbelanja RM11.90. Jadi, minggu yang pertama ni dia dapat simpan RM14.10. Ni adalah minggu yang pertama. Ni bajet harian yang Zali telah buat. Okey, kita teruskan dengan bajet mingguan. Selepas dah siap harian, dia pun cuba buat bajet mingguan. Okey, mingguan ni dia mulakan dengan bulan Julai lah. Okey, minggu pertama dia dah dapat
simpan RM14 10 lah minggu pertama. Okey, minggu yang kedua dia dapat wang RM20, dia belanja RM10, dia dapat simpan RM10. Minggu yang ketiga dia dapat RM25, dia belanja RM10.50, dia dapat simpan RM14.50. Pada minggu yang keempat dia dapat wang RM22, dia berbelanja sebanyak RM10, dia dapat simpan RM12. Itu adalah total keseluruhan jumlah yang telah dia buat untuk bajet mingguan pada bulan Julai. Okey, kalau kita perhatikan pada bulan Julai ni dia terima wang sebanyak RM93. Dia berbelanja RM42.40. Jadi dia ada simpanan RM50.60. Masih lagi belum boleh membeli set catur tersebut. Sebab apa? Set catur tu harga dia lebih daripada RM50. Okey, kita teruskan dengan jadual simpanan bulanan. Okey, jadual simpanan bulanan. Okey, dia pun buat. Okey, bulan Julai dia dah dapat simpan RM50.60. Ni adalah secara ringkasan lah dia buat. Tak perlu nak tulis panjang-panjang sebab ni namakan bulanan. Yang panjang tu untuk mingguan dan juga harian. Okey, pada bulan Ogos dia dapat simpan RM40.50. Pada bulan 9 September dia dapat simpan RM41.85. Pada bulan Oktober dia dapat simpan RM47 sahaja. Jadi bila dicampur ke semua 4 bulan ni ditambahkan nilai simpanan dia RM179.95. Dah melebihi harga satu set catur. Satu set catur harga dia RM135 kan. Jadi dia dapat simpan RM179.95. Harga set catur RM135. Okey, bila dia beli harga set catur ni, dia masih ada baki sebanyak, kita tolakkan kedua ni, dia masih lagi ada RM44.95. Okey, saya sudah berjaya mengumpulkan wang untuk membeli set catur. Bukan main seronok lagi Zali dapat kumpul wang untuk membeli set catur idaman dia. Okey, ibu dia kata tahniah Zali. Okey, itu adalah berkaitan dengan bajet. Bajet ni kita boleh buat untuk harian, mingguan ataupun bulanan. Tu cara kita bijak untuk mencapai sesuatu matlamat ataupun kita ada tujuan untuk mendapatkan ataupun membeli sesuatu. Okey, kita pergi kepada yang kedua, kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan. Kenapa kita kena rekod, catat perbelanjaan kita dengan simpanan kita? Okey. Yang pertama adalah kita kena tahu kenapa penting kita nak rekod setiap perbelanjaan harian kita. Lepas tu kita kena rekod simpanan yang kita ada setiap hari. Yang pertama adalah untuk elak berhutang. Bila kita catat, kita tahu apa perbelanjaan yang kita buat hari tu, apa yang kita guna duit untuk beli apa, duit yang kita dapat ataupun duit yang kita beri, keluarkan daripada simpanan kita. Okey, yang kedua, kawal belanja berlebihan. Bila kita buat catatan, kita tahu apa yang kita catat tu, kita dah nampak mana bahagian yang kita belanja besar. Jadi kita boleh kawal belanja kita dengan melihat catatan yang kita telah buat. Okey, yang ketiga, keperluan didahulukan. Okey, maksudnya benda yang penting dahulu kita perlu beli. Jadi benda yang kehendak tu kita boleh kemudiankan ikut kepada wang yang kita ada. Okey, yang keempat, simpan wang untuk masa depan. Jadi bila kita menyimpan, menabung, kita boleh gunakan bila kita nak sambung pembelajaran kita dekat universiti ke, dekat college ke. Tu adalah kepentingan, antara kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Okey, bagaimanakah kamu menyimpan wang? Saya menabung wang saku. Cara-cara kita menyimpan wang. Okey, ada pelbagai cara yang kita boleh lakukan untuk simpan wang. Okey, cara yang pertama kita nampak, kita simpan pada
dalam akaun simpanan kita. Okay, yang kedua, boleh simpan dalam tabung Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Yang ketiga, amanah saham. Jadi kita boleh buat pelaburan. Yang keempat, SSPN. Ini adalah simpanan untuk kita menabung untuk pembelajaran masa hadapan. Jadi kita boleh tentukan sendiri cara kita menyimpan wang. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran cikgu. Sekian, terima kasih. Bye.